Kesan daripada kenaikan harga minyak bukan sahaja melibatkan kerajaan, malah melibatkan semua pihak, sama ada pihak industri pembuatan, peniaga-peniaga dan juga rakyat. Adakah isu ini memberi kesan kepada pasaran ekonomi di Malaysia? Mari kita dengar pendapat rakyat mengenai isu ini. Kenaikan harga ekonomi sekarang ni ekonomi masih okey lagi, tapi dia punya barang naik tu dia ada kesan-kesan lah. Macam kita keperluan harian tu. Keperluan harian tu terasa lah. Kita nak beli apa-apa tu mahal semua. Kenaikan harga minyak terhadap pengguna ni selain daripada harga-harga barang-barang naik, kesan untuk orang yang berkereta pun juga sama. Sebabnya kalau dulu kita beli minyak dalam 50-60 ringgit dah penuh. Jadi sekarang ni kita kena beli nak penuh, kita kena beli sampai 70 ringgit. Maknanya kalau tiap-tiap 10 ringgit tu harga minyak dulu, sekarang ni dah jadi 8 ringgit. Apakah pandangan Encik tentang kedudukan ekonomi negara pada masa kini? Tak berapa satisfied lah. Sebab potensi kita memang besar. Tapi kesalahguna kuasa dengan salah guna resources menyebabkan kita tak jalan sejauh semacam Singapura yang tak ada resources. Kita banyak macam-macam ada, tapi mismanagement yang menyebabkan kita masih belum terbang lagi. Kalau ikut pada masa ini, merosot sikit. Segi dari bisnes saya tengok compare dengan tahun lepas, tahun ni semakin kurang. Bila saya tanya saya punya pelanggan, dia kata semua harga barang naik, kos perbelanjaan harian dia akan naik. So bila naik-naik, dia orang pun susah sikit nak keluarkan modal dia, simpanan dia untuk kegunaan harian. So dia belanja untuk yang penting sahaja, yang tak penting tu dia tak belanja. So itu je lah. Kita belum naik lagi, tunggu bajet ni tengok macam mana. Setelah mendengar pendapat rakyat tentang krisis ekonomi yang melanda negara hari ini, mari kita dengar pula pendapat mereka tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil bagi menangani masalah ini. Okey, pada pendapat saya, golongan yang paling merasai kenaikan minyak ni adalah golongan yang mana mereka tidak ada kenaikan gaji tetapi terpaksa menanggung kos hidup yang lebih tinggi. Tak kiralah golongan tu daripada sektor swasta ataupun awam, tetapi bagi saya, mana-mana yang tidak mempunyai kenaikan dalam tempoh tertentu, maka dia akan merasai kenaikan ini agak berat ketara jugalah. Pada pendapat saya, ia sesuatu yang belum wajar lagi. Sepatutnya benda ni mungkin bukan sekarang, tapi mungkin tahun depan ataupun tahun lagi satu lah. Okey, kerana ia menggambarkan betapa terdesaknya pihak kerajaan untuk mengurangkan belanja yang terpaksa dikeluarkan, kerana dia berkait rapat juga dengan politik lah. Jadi tempoh election yang baru akhir, kemudian tiba-tiba benda ni dinaikkan, dia seperti mengiyakan apa yang telah diwar-warkan sebelum pilihan raya, di mana pihak pembangkang ada kata ia akan dinaikkan jika kamu pilih kerajaan sekarang. Jadi apa yang berlaku sekarang, ia seperti mengiyakan apa yang diperkatakan. Pendapat anda tentang kenaikan harga minyak di negara kita baru-baru ini? Mestilah tak suka. Sebab kalau harga minyak naik, semua barang akan naik. Lagipun gaji tak naik, minyak nak naik. Kalau boleh jangan dia kasih naikkan, sebab kalau transport naik harga, semua barang-barang lain semua naik harga. Mungkin petrol naik 10 sen, 20 sen, tapi harga lain-lain dia lonjak ke RM1, RM2. So I think that's a bad thing to decide lah. Maybe dia mungkin compensate something else lah.
Adakah ini satu benda keputusan yang wajar dilakukan oleh kerajaan? Wajar tak wajar itu sendiri kena ingatlah sebab I believe ini burden kepada rakyat, bukan saja dia boleh duduk sana dan dia cakap okey kasih naikkan, but on the other hand rakyat yang susah. Pendapat saya sekarang ni minyak sepatutnya tidak perlu naik because Malaysia have the subsidy and kita pun have the something like Petronas yang terajui untuk minyak sampai ke luar negara. So I hope minyak kita boleh stabilkan balik because masa zaman Tun Dr. Mahathir ekonomi kita Malaysia minyak dia boleh still maintain lagi. Baru-baru ini kita telah menyaksikan beberapa siri kenaikan harga petrol dan barang keperluan di Malaysia yang sejajar dengan turun naik harga minyak mentah di pasaran dunia. Pada 3 September 2013, kerajaan telah mengumumkan kenaikan harga minyak sebanyak 20 sen seliter yang menyebabkan harga minyak petrol RON 95 meningkat kepada RM2.10 seliter. Kenaikan harga minyak tu saya rasa tak berpatutan. Sebab sekarang ni harga semua meningkat. So kalau harga minyak meningkat, barang-barang benda lain pun meningkat sekali. So kalau lepas ni harga tu reduce pun tak guna sebab harga makanan, harga benda lain semua masih tetap sama. So tak berkurangan sekali dengan harga petrol. Memang nampak sangat yang ini semua tak dibuat sebelum pilihan raya sebab nak menang pilihan raya. Tapi pada masa yang sama tak patut juga sebab kalau mereka lakukan sebelum pilihan raya, mereka tahu mereka akan kalah. So ni bermaksud mereka menggunakan duit kerajaan ataupun duit rakyat untuk memanipulasi ataupun memastikan bahawa pilihan raya berpihak kepada mereka. Kesannya sebenarnya banyak, tapi yang kalau nak dikatakan yang paling impak tu sebenarnya untuk harga makanan. Kalau yang untuk makan kat kedai memang boleh senang tahu bahawa harga semua dah naik. Pendapat saya memang tak berpatutan lah kerajaan naikkan harga minyak. Sebab kalau tak silap sebelum pilihan raya hari tu kerajaan dah beritahu takkan naik harga minyak. So kalau janji patut ditepati, patutnya harga minyak tak naik. So bagi saya memang tak berpatutan lah. Dia kena tengok juga keadaan ekonomi kita. Kalau betul dia orang nak menyeimbangkan keadaan ekonomi negara kita, bukan bermula dengan membebankan rakyat. Impak yang paling direct yang kita boleh tengok ialah kenaikan harga makanan. So memang betul kerajaan beritahu kita tak boleh menaikkan harga makanan, restoran kena kontrol harga makanan apa semua. Tapi boleh ke kerajaan kontrol harga makanan setiap satu restoran kat Malaysia ni? Banyak restoran yang naikkan harga. So apa tindakan kerajaan? Kenaikan harga minyak akan menjejaskan kehidupan rakyat jelata. Sebab makan minum akan naik, transport akan naik, perbelanjaan harian akan naik, gaji tak naik-naik. Jadi itulah kami akan rasa lebih berat. Tapi apa boleh buat, kita akan cuba adjust lah mana yang boleh lah. Adakah ini satu keputusan yang wajar dilakukan oleh kerajaan persekutuan? Nak cakap wajar memang taklah wajar. Patut kerajaan menolong rakyat jelata. Macam mana kalau terpaksa mengurangkan subsidi, mereka perlulah balance lain tempat seperti mengurangkan teks ke subsidi tempat lain. Tapi sekarang dia macam dacing sebelah-sebelah. Jadi itulah yang kita rasa kadang-kadang tidak puas. Tapi apakan daya, orang cakap dah terlambat, dah lepas pilihan raya. Jadi kita tengoklah macam mana. Kesannya memang banyaklah. Kebelakangan dah dalam perbelanjaan isi minyak untuk kereta dah naik dalam seminggu naik RM40. Jadi RM40 banyak untuk rakyat jelata. Jadi terpaksalah saya mengurangkan tempat lain termasuk makan minum isteri, keluarga, kena kuranglah jalan. Kita telah mendengar pendapat dan luahan hati rakyat mengenai keadaan ekonomi Malaysia pada hari ini. Isu kenaikan minyak dan barangan runcit sememangnya memberi kesan kepada rakyat. Bantuan yang diberikan kepada rakyat adalah sebagai langkah mengimbangi kenaikan ini. Namun, jumlah subsidi dan bantuan perlulah dihadkan pada tahap yang munasabah agar perbelanjaan kerajaan dapat dimanfaatkan secara lebih seimbang. Tuntasnya,
Bagi yang menyokong kenaikan ini, mereka percaya pengguna perlulah lebih bijak dalam mengurus perbelanjaan dan menerima penurunan subsidi sebagai langkah mengimbangi kedudukan ekonomi negara dalam proses Malaysia ke arah negara maju. Tetapi bagi yang tidak gembira dengan kenaikan ini, mereka berpendapat kerajaan perlulah lebih bijak mengurus kewangan negara demi kesejahteraan rakyat secara adil dan menyeluruh. Syarul Anwar Hamid untuk TV YTM.